Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Hari ini saya ingin berkongsi dengan tuan-tuan dan puan-puan langkah-langkah untuk operate modul TS25 melalui D5, di mana yang tuan-tuan sedia maklum bahawa sekarang ini kita terpaksa mengadakan kursus melalui online. Jadi oleh kerana PKP, jadi slide yang akan kita kongsikan hari ini khas untuk kohort 6. Ia juga boleh digunakan untuk kohort-kohort lain, insya-Allah. Untuk makluman tuan-tuan dan puan sekalian, setiap modul, ya, sebenarnya kita ada 10 modul, dan untuk fasa yang pertama, tuan-tuan akan mengikuti modul 1 hingga modul 5. Fasa yang kedua, untuk tahun yang kedua, tuan-tuan akan mengikuti modul 6, 7 dan 8, dinamakan modul trust. Fasa yang ketiga, tuan-tuan akan mengikuti modul 9 dan 10, ya. Manakala pasal keempat, iaitu pasal lestari, tuan-tuan akan diberikan sokongan secara profesional berdasarkan keperluan yang lebih berfokus, dan disetujui ada pemeriksaan verifikasi oleh Imam Nazir. Untuk makluman tuan-tuan dan puan, modul ini, setiap modul terpecahkan kepada dua. Yang pertama dalam bentuk modul site, ya, modul site. Dalam modul site ini, dia ada sub modul. Misalnya dalam modul 1, dia ada sub modul 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6 dalam setiap modul. Site ni maknanya dalam bentuk bacaan, dan ianya boleh dibaca sama ada oleh peserta, iaitu pengetua guru besar dan juga GPK 1, ataupun boleh juga dibaca oleh bukan peserta daripada kalangan guru-guru, ya. Dan maksudnya modul ini boleh dibaca oleh semua orang, sama ada peserta ataupun peserta. Peserta yang saya masukkan adalah PGB dan GPK 1 atau PGB 1, membantu guru besar. Manakala yang kedua, iaitu classroom. Apa yang berada dalam classroom adalah toolkit, kuis dan tugasan, dan ianya hanya boleh dibuka oleh PGB, iaitu pengetua guru besar, dan juga GPK 1 ataupun PGB 1. PGB 1 di sini maksudkan adalah pembantu guru besar bagi SKM. Jadi classroom hanya boleh buka oleh PGB, pengetua dan musuh, dan juga GPK 1. Dan di sini toolkit, kuis dan kuis, kedua-dua orang ni, iaitu pengetua dan besar dan GPK 1, mesti membuatnya dan menghantar melalui talian lah. Jadi toolkit dan kuis perlu dihantar oleh PGB dan juga GPK. Manakala tugasan hanya dihantar oleh satu orang saja, sama ada oleh pengetua atau guru besar dan oleh GPK 1 atau PGB 1. Ya, kena jelas itu. Saya ulang sekali lagi. Toolkit dan kuis mesti dihantar oleh pengetua guru besar dan GPK 1. Manakala tugasan hanya boleh dihantar satu saja daripada PGB ataupun GPK 1. Okey. Dalam classroom ni dia ada password, dia ada nombor dia, dan peserta yang bukan peserta tidak boleh buka. Okey, tak boleh masuk. Jadi tuan-tuan, sebelum kita masuk D5, kita pergi ambil alamat ini, http://moi.dl.edu.my, dan tuan-tuan akan masuk dalam D5.
Bila tuan-tuan masuk dalam delima, tuan-tuan akan jumpa paparan seperti ini dan klikkan dekat log masuk. Selepas tuan-tuan klikkan dalam log masuk, tuan-tuan akan dapati paparan seperti ini untuk murid, untuk guru dan sekolah. Tuan-tuan klikkan di sini, iaitu guru. Okey. Selepas tuan-tuan klikkan guru, tuan-tuan akan nampak paparan ini. Paparan pembelajaran digital, buku teks, aktiviti, aplikasi dan sebagainya lah. Tuan-tuan bolehlah buka-buka mana yang tuan-tuan rasa perlu. Tapi untuk TI25, tuan-tuan klik bahagian 3, iaitu aktiviti. Okey. Selepas tuan-tuan klik bahagian aktiviti, tuan-tuan akan dapat paparan macam ni. Google Classroom, Microsoft Teams dan sebagainya. Dan untuk TI25, tuan-tuan klik TI25. Klik TI25, tuan-tuan akan nampak logo TI25. Ya. Dan juga tuan-tuan terus scroll ke bawah, ya. Dan nanti tuan-tuan akan jumpa menu utama. Menu utama dia banyaklah paparan yang lain, sub-sub dia, pengenalan, info terkini, modul latihan, e-latihan. Tuan-tuan boleh cuba, ya. Buka satu-satu ni, bacalah apa yang patut di sini, tuan-tuan boleh rujuk. Tapi untuk TI25, tuan-tuan klikkan e-latihan. Okey. Klikkan e-latihan di sini, tuan-tuan akan nampak paparan seperti ini. Selepas klik latihan, tuan-tuan akan nampak paparan seperti ini. Pendaftaran ni hanya untuk jurulatih, ya. Bukan guru besar, bukan pengetua, bukan JPK 1. Jadi jangan salah pula. Pendaftaran ni hanya untuk TOT, rakyat elit aja, ya. SIP, SIC, tapi bukan pengetua guru besar. Jangan masuk, panduan tuan-tuan boleh rujuk modul latihan, pelaporan. Dan selepas itu tuan-tuan akan klik modul latihan. Klik modul latihan, tuan-tuan akan dapat modul latihan ada 2. Satu modul trust, satu lagi modul elektif. Modul trust ni adalah modul 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Itu modul trust. Manakala modul elektif adalah modul 9 dan modul 10. Klik modul trust dulu. Bila tuan-tuan klik modul trust, akan keluar paparan seperti ini. Modul 1, modul 2, 3, 4. Itu ulang pada tuan-tuan sama ada kod apa tuan-tuan ikuti. Kalau kod 6, tuan hanya modul 1 dan modul 2 saja. Tapi setakat ini kod 6 sehingga Jun nanti tuan-tuan akan lihat modul 1 saja. Modul lain tak payah tuan-tuan gunakan dulu. Okey. Kemudian klik modul 1. Bila tuan-tuan klik modul 1, tuan-tuan akan nampak macam ni, paparan seperti ini. Paparan macam ini, tuan-tuan boleh pergi ke sini, dia ada hyperlink sini, ringkasan modul 1, sub modul, ataupun tuan-tuan scrollkan ke bawah, halaman bawah, baca, kena bacalah. Dalam sub-sub ni, kena baca apa nota yang diberi. Akhirnya, tuan-tuan akan pergi kepada pendaftaran modul 1. Dan ini wajib untuk diisi oleh semua pengetua dan usaha serta JPK 1. Jadi tuan-tuan daftar, ya. Daftar dan pastikan tuan-tuan daftar menggunakan MOE, daftar dengan email tuan-tuan iaitu MOE. Alamat MOE, Setelah tuan-tuan daftar, tuan-tuan akan jumpa ni last sekali hantaran, dan tuan-tuan akan jumpa bawah sekali tu iaitu mula latihan. Jadi klik kat sini. Okey. Bila tuan-tuan klik bahagian mula latihan ni, tuan-tuan akan nampak paparan seperti ini. Maknanya tuan-tuan telah masuk 1.1. Kalau modul 1 lah, 1.1 dasar pelaksanaan. Kalau katakan untuk modul-modul lain, kalau modul katakan modul 2, tuan-tuan akan jumpa modul 2.1. Kalau modul 3, mungkin 3.1. Begitu. Jadi tuan-tuan terusnya
bacalah. Apakah objektif, apa kriteria kerjaan, baca. Apa nota-nota di bawah ni, scroll je, scroll bawah, baca dan baca, sehinggalah nanti tuan-tuan akan jumpa aktiviti. Dalam aktiviti yang ini, tuan-tuan akan jumpa Classroom ni, Google Classroom ni. Ini saya katakan tadi untuk mengatur besar dan juga GPK 1 je yang boleh masuk. Jadi tuan-tuan klik bahagian Classroom. Lepas klik dekat bahagian Google Classroom, tuan-tuan akan dapat paparan seperti ini. Ini bukan, kalau kadang-kadang ada juga yang tak ada. Ini untuk komputer saya adalah, maknanya benda-benda ni yang telah saya masuk lah. Tapi kalau tuan-tuan mungkin tak ada apa-apa, kosong aja, ataupun ada yang 1, 2, itu pulang. Yang penting di sini bukannya yang halaman ni, yang penting adalah di sini. Tuan-tuan klik tanda tambah ni, nanti keluar join class dengan create class. Tuan-tuan bukan nak create, tuan-tuan nak join. Jadi klikkan join class kat sini. Okey, klik join class, tuan-tuan akan dapat paparan seperti ini. Okey, langkah pertama, masukkan class code. Class code ini boleh tuan-tuan dapatkan daripada PPD ataupun jabatan. Class code ni agak sulit sikit lah, sebab bukan semua orang boleh buka. Selepas tuan-tuan masuk class code, tuan-tuan tekan join. Kat sini ada dua, masuk class code, menentukan join. Bila tuan-tuan tekan join, nanti paparan seperti ini akan tuan-tuan jumpa. Maksudnya tuan-tuan dah masuk dalam kelas. Di sini kalau tuan-tuan lihat, dia ada bahagian stream, classwork, people. Ini tuan-tuan boleh lihatlah rujukan bawah ni. Mana orang-orang yang telah buka, orang yang telah join. Tuan-tuan tengok. Cubalah klik siapa yang ruangan bahagian ke atas ni. Dan tuan-tuan klik bahagian classwork. Okey. Klik bahagian classwork. Ini tengah-tengah ni. Dan bila tuan-tuan klik bahagian classwork, benda ni akan dipaparkan. Itu sub-modul tadi lah. Kalau 1.1, 1.2, 1.3, maksudnya ini adalah bentuk latihan-latihan yang akan diberikan. Jadi tuan-tuan kliklah salah satu. Misalnya mana-mana lah, tuan cuba je. Bila katakan tuan-tuan dah klik, contohnya satu, tuan klik, tuan-tuan akan dapat di sini. Ini dia. Bila tuan-tuan dapat ini adalah toolkit yang saya kata tadi, bahawa pengetua besar dan GPK 1 kena buat toolkit. Okey. Tuan-tuan juga boleh lihat view assignment. Untuk toolkit, tuan-tuan klik kat sini, tuan-tuan akan dapat nanti paparan seperti ini. Ini. Bila contoh 1.1 tadi, tuan-tuan klik toolkit, dia akan dapat macam ni. Okey. Maknanya toolkit ini dikeluar, tapi tuan-tuan kena download dulu. Sebab tuan-tuan nak isi jawapan ni. Ini kerja yang tuan-tuan kena buat sebagai latihan. Caranya adalah tuan-tuan pergi dekat bahagian atas file ni. Di sini ada perkataan download. Okey, download. Kemudian tekan Microsoft ke. Tekan sini. So maknanya tuan-tuan telah download jadual tadi. Ini. Bila tuan-tuan tekan sini bahagian ni, ada sini ada anak panah ni. Klik kat sini. Tuan-tuan akan dapat open, always open, show in folder. Tuan-tuan boleh gunakan sama ada open ataupun tuan-tuan boleh gunakan show in folder. Sekiranya tuan-tuan menggunakan show in folder, tuan-tuan akan dapat seperti ini. Dekat download, dekat dalam sub download ni kan ada, nampak ni, toolkit 1.1.
Jadi tuan-tuan boleh copy dia, copy yang tadi tu, klik copy, dan tuan-tuan boleh simpan dalam mana-mana folder yang tuan-tuan ada. Contohnya saya nak simpan dalam TI-25, saya klik sini, saya simpan lah, saya simpan. Okey. Dan di samping itu, melalui classwork tadi juga anda boleh lihat dan buat submodul-submodul lain. Ini banyak ni yang tuan-tuan boleh lihat dalam classwork. Okey tuan-tuan. Selepas tuan-tuan dah siap tu, tuan-tuan boleh hantarlah kat sini. Melalui your work ni ada add or create, masukkan, uploadkan bahan yang telah kita siap tadi tu. Ataupun tuan-tuan boleh juga cuba klik di bahagian sini. Bila tuan-tuan klik bahagian sini, tuan-tuan akan jumpa sama ada classes ataupun to do. Cuba cuba klik ada bahagian-bahagian ni. Tak payah nak risau-risau. Okey, contoh saya klik sini to do, dia akan keluar macam ni. Ada dua butang kat sini. Sekarang saya buka tadi TI-25. Saya ada dua butang sini, tuan-tuan klik kat sini, contoh klikkan bahagian ni, dia akan dapat sini. Ini maksudnya apa yang telah sama ada kita dah buat ke, dah hantar ke sini lah. Bila tarik akhirnya, itu tadi yang kalau kita klik sekat bahagian ni. Okey, kalau kita klik bahagian folder ni pula, nanti kita akan jumpa ini folder dalam Google Drive, iaitu apa yang telah kita buat dia akan tersimpan kat sini. Okey. Dan seterusnya selepas tuan-tuan buat, tuan-tuan akan lihat ada satu lagi, lepas bawah scroll bawah tu, tuan-tuan akan pergi dekat submodul ni, submodul 1.1 tadi tuan-tuan dah buat kan. Tuan-tuan bolehlah seterusnya buka 1.2 atau 3. Contoh saya buat 1.2, dia keluar macam ni. Dia keluar macam ni. Maksudnya tuan-tuan boleh membaca submodul 1.2, iaitu kerangka program. Tuan-tuan dah baca sama ada dalam bentuk nota, PowerPoint dan sebagainya. Nanti sekali lagi tuan-tuan akan jumpa sampai dekat Google Classroom ni. Dalam Google Classroom ni tuan-tuan akan buat macam tadilah. Maknanya tuan-tuan akan jumpa toolkit, tuan-tuan akan jawab toolkit, download toolkit tu, lepas tu tuan-tuan buat dan tuan-tuan hantar. Okey, itulah seterusnya sama macam tadi. Hanya saya nak maklumkan, bila tuan-tuan hantar ni, yang penting adalah ini, tuan-tuan dah siapkan bahan tu dan save dalam komputer tuan-tuan. Jangan lupa semasa tuan-tuan hantar, ini add or create. Sinilah tempat upload bahan-bahan tuan-tuan, dan pastikan bila tuan-tuan telah hantar, mark as done. Dan di sini adalah komen, tuan-tuan boleh hantar. Okey, ini komen individu maknanya tuan-tuan dengan SIP saja yang boleh, atau SIC saja yang boleh berhubung. Jadi tuan-tuan dah siap dah, tolong semak. Nanti SIP atau SIC akan respon lah. Okey, bagus, terniak ni, ataupun dia boleh betulkan, nanti dia hantar balik ke sini. Tuan-tuan pastinya bila barang benda yang telah tuan-tuan siap, hantar balik kepada submodul yang telah kita buat, dan tuan-tuan boleh hantar melalui add or create di bahagian ini. Lepas tu tuan-tuan akan jumpalah sama je seperti ini. Seterusnya sampailah 1.2, 1.4, 1.5, 1.6. Sama. Tuan buat seterusnya, dan sekiranya tuan-tuan menghadapi sebarang masalah, tuan-tuan boleh merujuk kepada rakan elit tuan-tuan daripada kalangan SI Partner Plus ataupun SIC Plus. Okey tuan-tuan, selamat berjumpa. Semoga insya-Allah tuan-tuan boleh mahir nanti. Don't give up, for your work will be rewarded. Sekian saja daripada saya.
sekadar perkongsian. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.